Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kes rasuah adun Sabah. Bekas CEO mana yang SPRM panggil? Wow, ini hebat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM memanggil bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sabah Mineral Management Sdn Berhad John T. Inggihon susulan laporan salah laku terhadapnya. Pengarah SPRM Sabah, Datuk S. Karunanti, mengesahkan bahawa perkara itu kepada media namun enggan mengulas lanjut berhubung siasatan SPRM. Lapor BH, John T. dipanggil untuk memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Sabah di Kota Kinabalu petang semalam dan disambung lagi pada pagi tadi. John T. disoal siasat selama hampir 7 jam atas dakwaan bersekongkol dengan pemberi maklumat yang mencemarkan kerajaan negeri dengan beberapa siri video yang mendakwa skandal rasuah. Semalam, CEO SMM yang baharu, Natasha Sim berkata, syarikat berkaitan kerajaan GLC Sabah itu mengambil tindakan undang-undang berikutan penemuan salah laku membabitkan John T. Menurut satu kenyataan, Natasha memberitahu siasatan dalaman syarikat mengesan pelanggaran tugas fidusiari dan dakwaan aktiviti penipuan dilakukan John T. Selain itu, turut berlaku penyampaian maklumat yang salah kepada lembaga pengarah SMM sepanjang mengetuai syarikat tersebut. Saudara-saudara sekalian, dalam pada itu, kalau kita lihat yang berlaku kemarin soal skandal rasuah adun Sabah ini, bekas CEO SMM telah pun bersuara. Beliau telah nyatakan bahawa beliau turut memfailkan laporan SPRM terhadap Ketua Menteri Sabah selepas beliau telah dipanggil oleh SPRM. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sabah Mineral Management Sdn Berhad John T. Inggihon selepas disoal siasat selama hampir 7 jam berhubung laporan SPRM yang dibuat terhadapnya, beliau telah pun turut memfailkan satu laporan kepada SPRM terhadap Ketua Menteri Sabah. Dalam laporan di Malaysia kini dimaklumkan bahawa dia diarahkan ke Ibu Pejabat SPRM Sabah Kota Kinabalu untuk satu lagi sesi pagi kemarin. Difahamkan John T. hadir ke Ibu Pejabat SPRM itu pada jam 2.30 petang. Ini adalah atas dakwaan bahawa dia bersekongkol dengan pemberi maklumat yang mencemarkan kerajaan negeri dan beberapa siri video yang mendakwa skandal rasuah. Susulan itu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif itu turut memfailkan laporan SPRM terhadap Ketua Menteri Sabah Haji J. Noor. Jadi persoalannya mula timbul semula. Adakah SPRM akan memanggil Haji J. Noor untuk diambil keterangan dan disiasat? Kerana laporan ataupun laporan telah difailkan secara rasmi kepada SPRM terhadap Ketua Menteri Sabah Haji J. Noor. Laporan terhadap John T. itu difailkan beberapa jam selepas Malaysia kini menyiarkan video dia menuduh Ketua Menteri itu menyalahgunakan kuasa berhubung pemberian lesen cari gali mineral di negeri itu. Laporan itu mendakwa bahawa Haji J. yang sangat kecewa memutuskan untuk tidak memperbaharui kontrak John T. dengan SMM John T. selepas mengetahui dakwaan pakatan sulit ini. Ahad lalu John T. menafikan dia berpakat dengan pemberi maklumat tersebut dan mendakwa ada bukti bagi menyokong dakwaan salah guna kuasa Haji J. Kata John T. lagi, bukti yang dimaksudkan adalah minit mesyuarat lembaga pengarah SMM, nota penerangan bercetak kepada Ketua Menteri daripadanya dan pesanan teks daripada Ketua Menteri itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, semua bukti ini menurut John T. telah disimpan dengan selamat oleh seseorang di suatu tempat.
dan saya sanggup untuk menyerahkannya kepada SPRM, katanya kepada Malaysia kini. Keesokan harinya SMM berkata ia akan memulakan tindakan undang-undang terhadap bekas CEO itu kerana bertindak melangkaui bidang kuasanya untuk memberi manfaat kepada entiti yang berisiko ada kepentingan konflik atau konflik kepentingan. Jadi saudara-saudara sekalian, yang pastinya satu laporan kepada SPRM telah difailkan terhadap Ketua Menteri Sabah. Sejauh mana laporan itu akan membawa kepada siasatan penuh dalam kes skandal rasuah ini, kita pun tak tahu. Yang paling penting sekali ialah kita sebagai rakyat mahukan kebenaran. Kalau ada yang kena fitnah, semoga yang difitnah itu dapat membersihkan dirinya. Kalau ada yang bersalah, semoga yang bersalah itu juga dapat diadili dengan sewajarnya. Jangan sampai ada yang terfitnah pula yang teraniaya. Jangan sampai ada yang bersalah pula terlepas. Pendedahan demi pendedahan tentang skandal rasuah membabitkan Adun Sabah sudah mula menjadi drama yang menarik. Sekarang ini kita hairan sebab pendedahan video-video dan audio-audio daripada si pemberi maklumat seakan-akan terhenti di tengah jalan. Kalau tak silap, baru ada 3 atau 4 yang telah ditularkan, telah didedahkan. Sedangkan si pemberi maklumat menyatakan dia mempunyai 8 audio, 8 video yang memaparkan bukti rasuah Adun Sabah tersebut. Jadi, bila keagak-agaknya si pemberi maklumat ini berani membuat laporan rasmi kepada SPRM, kepada PDRM, dan turut mendedahkan baki video dan audio yang beliau miliki. Kerana sekarang ini para penyokong GRS menyatakan itu semua adalah fitnah. Kerana sehingga ke hari ini dan ke waktu ini, si pemberi maklumat masih tidak berani mendedahkan. Bermaksud, kata mereka, dia mungkin tidak mempunyai bukti yang kukuh. Selain itu, bukti yang dinyatakan oleh John T bahwa dia ada bukti penyalahgunaan kuasa Haji G juga dianggap sebagai fitnah kerana John T belum lagi menyerahkan dalam laporan-laporan yang diterima dalam media. John T belum lagi menyerahkan bukti yang beliau sebut beliau miliki dan disimpan di tempat yang selamat kepada seseorang yang selamat, dan beliau sanggup menyerahkannya kepada SPRM pada bila-bila masa. Netizen khususnya penyokong GRS memohon supaya ianya diserahkan dengan segera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.